Selepas hampir 2 musim tanpa sebarang pasukan, nampaknya jurulatih berpengalaman Irfan Bachti bakal membuat kemunculan semula bagi musim 2021. Dan difahamkan ada beberapa pasukan yang sedang cuba memancing beliau. Mungkin saya boleh namakan di sini seperti Negeri Sembilan dan juga Kuching FA. Namun siapa yang paling layak untuk menjawab segala persoalan ini adalah beliau sendiri yang kini berada dengan saya. Mungkin Coach boleh ceritakan sedikit apa perkembangan terkini, sebab saya difahamkan ada beberapa pasukan sedang mencuba nasib untuk mendapatkan khidmat coach bagi musim 2021. Yalah, yang pertamanya Negeri Sembilan, saya pergi ke Negeri Sembilan berjumpa dengan pegawai daripada sana dan ya bertemu duga, dan bagi saya ianya positif. Walau macam mana pun terserah pada mereka tentang pemilihan siapa yang sepatutnya pergi ke sana. Yang keduanya, ya pihak Kuching FA pun ada menghubungi saya. Jadi saya segala-galanya menyerahkan kepada kedua-dua persatuan ini. Maksudnya di sini perbincangan di fasa akhir sudah pun berlaku, cuma menunggu panggilan confirmation daripada pihak persatuan sendiri atau macam mana coach? Saya masih menunggulah. Mungkin saya dua lagi mereka akan bagi tahu saya tentang keputusan mereka. Jadi saya tetap menunggulah apa yang mereka akan buat keputusan. Setahun lebih tanpa sebarang pasukan coach, mungkin ada kerinduan yang boleh coach share dengan kita untuk kembali bersama dalam saingan Liga Malaysia? Ya, ada juga. Terutama di waktu petang terasa gelisah kerana sentiasa berada di padang kan. Walau macam mana pun mungkin kalau saya nak kembali mungkin hanya satu musim atau dua musim saja lagi lah. Persaraan Irfan Bachti boleh jadi satu kerugian kepada perkembangan Liga M. Walaupun selepas 2 musim tanpa pasukan bimbingan, Irfan Bachti masih mengisi senarai jurulatih terbaik tempatan dengan 4 trofi termasuk kejuaraan PLFA bersama Terengganu pada 2011. Dan bukan sesuatu yang mengejutkan, Azrai Kor Abdullah memimpin senarai ini dengan 8 trofi, kebanyakannya bersama Kedah. Ingat tak kejayaan double treble Kedah di Liga Super? Ingat. Piala Malaysia dan PLFA pada 2007 dan 2008. Ya, dan legend Azrai ni Su, dan mungkin sebab tu bekas jurulatih negara B Satyananda harap setiap pasukan dan kelab tidak terlalu taksub dengan jurulatih luar. So sekarang ni dengan masalah COVID, masalah ekonomi di negara masing-masing di Eropah, ramai jurulatih tak ada kerja. Mereka sanggup datang dengan US 3,000, 4,000 bekerja di sini. Mengapa tidak? Kerana dekat sana mereka nak cari makan susah. Datang sini dapat kereta free, dapat rumah free, lepas tu income tax kena bayar, semua dia ambil duit untuk belanja makan je lah, itu je. Kadang-kadang kalau mereka nak kita jadi champion terbaik, tapi dengan pemain-pemain yang tak berkaliber memang susah lah. Kalau ada yang jurulatih kata dia boleh jadi champion, saya tahulah jurulatih itu bohong. Kabarnya ada perbincangan melibatkan pasukan Sarawak, namun Satyananda menafikan ia melibatkan perbincangan masa depan dirinya bersama pasukan itu. Ketika ini, Satyananda masih terbuka untuk mana-mana pasukan yang ingin mendapatkan khidmatnya bagi musim 2021. Saya kadang-kadang ni tak percaya dengan ejen lah. Kalau mereka nak berbincang, mereka tahu macam mana nak berhubung dengan saya. Dan saya dah beritahu 2-3 pasukan yang saya memang open untuk offer lah. Tetapi tidak ada lagi apa-apa selebih daripada itu. Cuma saya dengar ada sini sana, tetapi secara duduk bersama atas meja perbincangan tu belum ada lagi. Jika dilihat 3 musim di Liga Super 2019 menyaksikan kehadiran jurulatih import paling tinggi seramai 9 orang, dan jurulatih tempatan pula hanya 3 orang berbanding 8 pada 2018. Tahun ini jurulatih tempatan kembali melebihi jurulatih import dan angka ini pasti akan berubah pada musim depan. Ya ke? Ya ke? Jom kita go deep lagi tentang pemilihan jurulatih ini bersama dengan Zulhelmi Zainal Azam. Hai Zul. Hello, hai. Hashtag. Ada hashtag? Hashtag. Hashtag on.
Hashtag on Ons. Ada S tak? Ons. Ons. Dia confirm lah. Kalau spekulasi tu confirm, saya punya hashtag ons. On. On. Wow. Tengok dia memang king of viral tau si Zul ni. Trending tu. Tapi Su dan Zul tadi memang rasa macam nostalgia sikit lah bila dapat tengok Irfan Bhakti sebab dah lama kan dia menyepi dan ialah menurut laporan Fina tadi Zul ada inside story ke hampir confirm ke Irfan ke Negeri Sembilan? Itulah janggut pun dah putih Coach Irfan. Grunge. Kita panggil Ancelotti Malaysia kan. Yes. Setuju tu, setuju. So nak cakap pasal spekulasi yang berikan Irfan Bhakti ni memang yang ditemubual oleh Fina tu betul. Beliau dikaitkan dengan Kuching FA dan juga Negeri Sembilan. Ya, betul. Okey, Negeri Sembilan ni Coach Irfan antara 3 jurulatih yang disenarai pendek dan ketika ini menjadi 2 calon pilihan bersama K. Devon. Kedua jurulatih ini pernah mengendalikan pasukan Negeri Sembilan dengan masing-masing memiliki pencapaian yang boleh dikatakan hebat dan saya boleh katakan ketika ini apa yang dikongsikan oleh Fina tadi hampir pasti Irfan Bhakti ke Negeri Sembilan di mana saya difahamkan pihak NSFC, pihak Negeri Sembilan Football Club telah meminta 16 pemain yang dicadangkan oleh jurulatih yang akan dilantik oleh mereka. Mungkin maksudnya di sini mungkin Irfan Bhakti dan mungkin K. Devon. Bermaksud ada perbincangan lanjut telah dilakukan, ada perincian mengenai hala tuju mereka. Cumanya bagi pihak NSFC, mereka belum boleh memuktamadkan siapa yang akan membimbing pasukan Negeri Sembilan. Tetapi jurulatih itu sudah pun berada dalam radar mereka dan jurulatih itu juga telah mencadangkan 16 pemain yang musim ini dikekalkan termasuk saya dikabarkan seorang pemain import. Tetapi seorang pemain import itu tidak boleh kekal kerana ada masalah peribadi untuk pulang ke negaranya. Tetapi berdasarkan situasi semasa saya melihat Irfan Bhakti mungkin akan kembali ke kancah Liga Malaysia. Ni kira dua-dua jurulatih ni memang orang kata top jurulatih dalam Malaysia Dan seranking dengan Negeri Sembilan ya. Okey, kita nak beralih pula kepada pasukan di Pantai Timur. Yusri Ceklah dah sekarang ni bebas kalau kita tahu sekarang ni Kelantan juga maksudnya nak cari jurulatih baru dan dengar kabarnya betul ke Zul ada 30 application daripada coach daripada Jerman lah, daripada banyak tu. luar negara lah, Jerman dan saya dapat feel macam diorang ni nak cari yang macam Boyan Hodak ke? Transfer window untuk Malaysia ni dah macam boleh kalah EPL lah saya cakap. Betul. Macam Kelantan macam Su dengar ada daripada 30 semua daripada luar negara. Salah satunya ini daripada statement pemilik iaitu Zamzaham daripada Itali. Kalau Itali ni mungkin Andre Pirlo akan dilantik sebagai jurulatih Kelantan tetapi mustahil lah. Mustahil lah. Itu saya lihat mungkin nak pancing mungkin bagi kendalikan pasukan ini tetapi saya difahamkan mereka ada berhubung dengan bekas jurulatih Kelantan itu sendiri iaitu Boyan Hodak. Dan saya sendiri menghubungi Boyan untuk mengesahkan perkara ini. Beliau enggan memberi komen lanjut tetapi mengesahkan ada beberapa pasukan Liga Malaysia menghubungi beliau untuk mendapatkan khidmat dan beliau belum buat sebarang keputusan kerana sekarang ini kita berada dalam situasi pandemik. Mungkin mengambil masa untuk memilih dan menentukan masa depan beliau. Tetapi sebenarnya Kelantan ini ada calon lain saya difahamkan seperti Sulaiman Hussein juga daripada UKMFC sebelum ini, Fairuz daripada Sarawak United di mana sebenarnya saya boleh katakan bagi pasukan Kelantan akan mengambil jurulatih yang mempunyai kos yang rendah kerana TRW sudah menyatakan akan mengambil jurulatih yang tangga gaji sekitar RM10,000 dan atas faktor itu kemungkinan jurulatih tempatan akan menjadi calon pilihan bagi pasukan Kelantan musim 2021. Betul, sebab kita kena ukur baju di badan sendiri Zul kan. Kalau bajet kecil, bukan nak kata kecil as in macam tak mampu tapi kalau itu yang kita boleh lakukan, why not? Jangan ramai overspend pun yang tempatan yang bagus kan. Betul kalau kita belanja lebih lalas tunggakan gaji nanti isu lain nanti Zul akan terpacak di situ lagi. Okey. Seperti yang Satya katakan tadi lah, ambil jurulatih import tapi kalau datang dengan nak pakai kereta dengan duduk free je tak guna juga. Tak guna, betul. Okey, KL dengar cerita juga nak coach import. Import juga kan.
Itulah sebab KL tak ada coach Nizam Azhar, tak ada pro license. So mereka mengambil pendekatan untuk, saya difahamkan, mengambil jurulatih import yang ketika ini sebenarnya hampir confirm lah. Bagi pasukan KL tak asing kerana mereka sebelum ini dah mengambil Fabio Marcial, jurulatih daripada Timor Leste, dan ini maklumat yang saya baru terima dari di mana calon jurulatih bagi pasukan KL iaitu Simon, coach Simon saya panggil daripada Chile, pernah membawa pasukan kelab daripada Timor Leste, Laleno United ini. Pasukan kelab ini menjuarai kejohanan di Timor Leste, dan atas reputasi itu beliau dikaitkan ke Kuala Lumpur musim depan. Selain daripada itu, saya difahamkan juga jurulatih daripada Lubnan, kelahiran Lubnan iaitu Basim Marmar, pernah membimbing kelab Al-Ahid. Al-Ahid ini dia pernah datang ke Kuala Lumpur musim lalu, beraksi dalam saingan Piala AFC. So atas dasar itu sebenarnya mungkin mereka sudah berhubung musim lalu untuk mendapatkan jurulatih daripada Lubnan ini. Ketika itu beliau telah membimbing Al-Ahid itu menjuarai saingan pertandingan AFC itu. Pasukan di mana pemain yang mewakili pasukan itu ialah Rabih Ataya yang kini beraksi bersama Kedah. Jadi sebenarnya ada related, ada kaitan jurulatih ini ke Kuala Lumpur berdasarkan mungkin faktor ejen dan juga faktor pernah berada di Malaysia sebelum ini. Tetapi berdasarkan ketika ini, dua calon ini masih dibincangkan, dikenal pasti untuk melatih pasukan Kuala Lumpur musim depan. Kalau Coach Basim ini datang KL pun saya rasa tak ada masalah. KL ramai orang Arab kan. So dia tak kata shock punya lah. Sekarang dah macam trend Arab, trend makan nasi Arab dekat Malaysia ni. Rabih Ataya dekat situ. Lepas tu ada beberapa lagi pemain Lubnan selain calon jurulatih Kuala Lumpur juga daripada Lubnan. Diorang pun kuasa besar Asia juga. Saya nak kembali lagi kepada Parti Timur. Kita tak move on ke Parti Timur tapi ini tentang pasukan Pahang yang tak renew kontrak dengan Dollah Saleh, dan semua kita dah tahu. Tapi yang kita nak tahu sekarang ni, apa akan jadi dengan Dollah Saleh lepas ni? Mungkin dia nak relax dulu ataupun dia nak ada perbincangan sekarang sedang berlaku yang mungkin Zul boleh kongsikan. Okey, tanya pasal ke mana ala tuju Dollah Saleh, saya boleh jawab ketika ini beliau berkemungkinan besar tidak akan bersama Pahang musim depan. Atas faktor sudah beberapa musim dengan Pahang, dan saya dikabarkan Dollah mendapat tawaran daripada selatan tanah air. Wow. Tak tahu kalau selatan tanah air, Melaka, JDT, mungkin JDT sebab JDT ada JDT 2. Tapi tak pasti. Tetapi yang menjadi persoalan ketika ini, question mark yang akan mengendalikan pasukan Pahang jika Dollah Saleh tidak lagi memimpin pasukan Pahang, di mana saya difahamkan Pahang ketika ini sedang mengenal pasti jurulatih muda untuk mengendalikan pasukan musim depan. Okey, cakap pasal jurulatih muda, siapa kita ada kalau jurulatih muda? Itulah. Soalan yang baik sebab tak ramai. Memang tak ramai kan? Kita ada Yusri Ceklah, Nizam Jamil. Selain daripada itu, Abu Bakar Fazim taklah muda tapi masih di peringkat golongan belia lah. Golongan BBNU lah orang kata. Sulaiman Hussein, dan mungkin saya boleh katakan yang memiliki reputasi yang baik tak ramai sebenarnya. Tetapi mungkin Yusri Ceklah dan juga Nizam Jamil sebagai calon yang sesuai untuk memimpin Pahang jika pasukan Pahang ini betul-betul mahu merealisasikan hasrat mereka mengambil jurulatih muda. Ini sebenarnya ada kaitan kerana kalau kita lihat keputusan mereka menggugurkan beberapa pemain adalah pemain senior, di mana saya difahamkan seperti Argo Pinaden, Syarbini Alawi dan juga Buyamin Omar sudah menjangkau usia yang dah tua lah orang kata. Dan ketika ini kebanyakan pemain dalam pasukan Pahang adalah rata-ratanya pemain muda. Jadi sebenarnya ada rasionalnya spekulasi untuk mengambil pemain muda ini wujud buat skuad Tu Gajah bagi musim 2021. Tapi rasa macam kekok sikit ya. Tak ada Dollah dan Pahang. Selalu kalau kita ingat Pahang je mesti Dollah Saleh. Saya nak tambah kat sini di mana Pahang sebenarnya ada menyatakan mereka akan melakukan pemilihan pemain mengikut bajet yang realistik. Agak kekok sebab kita tahu pasukan Pahang pasukan elit, pasukan yang memiliki reputasi besar, ada jurulatih yang baik, Dollah Saleh dan pemain-pemain, tapi berdasarkan nak pendekatan bajet yang realistik, ini kemungkinan yang akan dilakukan oleh pasukan Pahang. Dan saya rasa itulah norma baru yang perlu diterima oleh semua penggiat sukan bola sepak, saya rasa. Betul. Su dengan Ed, ada apa-apa lagi
transfer window nak tahu? Ada dalam 5 soalan lagi, tapi kalau tidak kita overrun. Tak ada Kalau masa. apa-apa boleh check Zul punya hashtag ons Yes. Di Ons ke Twitter, tak ons di Twitter? Zul Mizan Azam ataupun Pak Long kita dengan hashtag confirm. Hashtag ada Untuk, hashtag lain maklumat terbaru yang kita boleh bawakan mengenai spekulasi perpindahan pemain dan juga jurulatih. So ons tu that means dah memang confirm lah benda tu? Ons confirm. Kalau daripada Zul, Ada ons. hashtag on confirm. Ons, Kalau tak ada ingat, hashtag ons. tu, masih lagi rumours. Okey, terima kasih Terima kasih, Zul Zul. Azam dalam hebohkan kita COVID ni kan. Sebenarnya lagi seronok kalau saham jurulatih pun sama Betul, naik juga macam setuju. pemain kan Ed. Tapi yang dah confirm setakat ini dengan black and white ya, Benjamin Mora dengan JDT, Aidil Syahrin Sahak kekal bersama Kedah juga. Ya. Sama juga dengan Mehmet Durakovic, Nafuzi Zain dan Frank Bernhard. Selangor je baru dapatkan Carsten Neisel dan misteri yang perlu dirungkai sekarang ni siapa yang akan bimbing PJ City, Pahang, Melaka United, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sabah. Itu cerita Liga Super lah. menarik. Liga Perdana kita belum sentuh lagi. Itulah betul lah.